Ihsaniyah. Setelah kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah malam ni saya bagi pihak pengurusi dan juga seluruh jawatan kuasa madrasah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Ismail Kamus. Sebenarnya beliau dulu memang mengajar tetap di sini 2 bulan sekali, insyaAllah di belakang kuliah subuh di madrasah kita. Tapi ini dah kira lebih kurang dekat 10 tahun Datuk tak berjumpa dengan jamaah madrasah Ihsaniyah. Jadi alhamdulillah perubahan yang kita dapat sekarang alhamdulillah cukup membanggakan. Dan juga kepada terima kasih kepada seluruh muslimin dan muslimat kerana sudah hadir pada malam ini. Jadi dengan tidak mengelengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Datuk Ismail Kamus untuk menyampaikan kuliah beliau yang bertajuk Amalan Akhir Zaman. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, pengurusi dan ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama mendirikan solat maghrib berjamaah dan diiringi dengan kuliah maghrib. Mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum bahawa apabila kita masuk kelas ceramah, kita dapat 3. Pertama, salam. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, keberkatan. Pengurusi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pula ucapkan salam juga. 3. Jadi salam pun dapat, rahmat pun dapat, keberkatan pun dapat. 3 kita dapat. Salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam itu merupakan perkataan dari Allah Tuhan yang bersifat rahmat. Kemudian rahmah, kita mendapat rahmat kerana mendengar ceramah dapat ucapan rahmat. Rahmat Allah amat luas. Yang ketiga, keberkatan. Kita dapat keberkatan. Jadi kita tiap-tiap kali dengar ceramah kita dapat 3: salam, rahmat dan keberkatan. Kemudian kita sedia maklum bahawa kelas pengajian ni Nabi bersabda, "Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tutuplah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan menuntut ilmu itu merupakan kewajipan, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Tuan ilmu itu merupakan kewajipan yang wajib bagi orang Islam, lelaki dan perempuan. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yubsirun. Mengapa kamu tak berfikir? Mengapa kamu tak menggunakan fikiran untuk memikirkan ada beberapa perkara yang patut kita merenungkan. Yang pertama,
menungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang patut kita renungkan? Tengok Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita fikir, renungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita renungkan apakah yang patut kita menungkan. Kita renungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Renungkan pagi dan petang, malam dan siang, mikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita berfikir, merenungkan ciptaan Allah Taala. Tiap-tiap kali kita bangun pagi, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang patut kita menungkan? Kita lihat macam-macam yang patut kita menungkan. Yang pertama, fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak berfikir? Kita menungkan diri kita sendiri. Tengok mata kita, rambut kita, hidung kita, telinga kita, semua patut kita menungkan. Kita menungkan bagaimana mata kita boleh bergerak. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menungkan rambut kita boleh tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, telinga kita dan sebagainya. Pada jiwa kita, pada diri kita sendiri ada benda yang patut kita menungkan. Mata tu manakah bateri yang menggerak-gerakkan mata kita? Kemudian kita menungkan alam kita pula. Alam kita ini amat luas. Matahari jauh dari kita. Kalau sekiranya didekatkan sikit je, panas, dan dijarakkan ke atas sedikit, sejuk dunia ini. Itu kita menungkan. Kita menungkan laut itu bergelombang. Gelombang datang daripada mana? Dari angin. Angin datang daripada mana? Dari berlakunya hampawa. Hawa tak ada. Datang dari mana? Dari panasnya matahari. Panas matahari datang dari mana-mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menungkan bahawa matahari itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari api. Itu menungkan laut itu, menungkan datang daripada mana panasnya cahaya matahari itu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menungkan begitu. Kemudian kita menungkan pula bagaimanakah matahari itu bergerak daripada jaraknya daripada kita kepada matahari amat jauh, berjuta-juta batu-batu. Akhirnya kita dapat menungkan beginilah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat pula bumi berpusing. Kita tak rasa berpusing bumi ini. Yang pusing, yang musingkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita menungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa ingat yang alam ini Allah yang menciptakan, supaya kita kuat iman kita melihat alam yang hebat ni. Kemudian kita lihat, itu yang pertama, menungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menungkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Supaya apa? Supaya kita kuat beramal. Menungkan hebatnya syurga itu. Syurga dengan hebatnya Allah SWT memberi kita kehebatan ciptaan Allah SWT. Dunia ni tidak ada apa artinya. Yang ada artinya ialah syurga. Pasal dunia ni sementara saja. Yang hebat akhirat besok. Kita hidup selama-lamanya. Dunia ni hidup selama sekejap saja. Jadi yang kita hebatkan ialah syurga yang kita harap-harapkan. Kita lihat bahawa syurga itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala untuk manusia yang beribadat. Kita beribadat, beramal kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita menungkan syurga Allah SWT, kita kuatkan beramal. Sekarang ini kita beramal. Beramal pagi, petang, siang, malam untuk mengharapkan syurga Allah SWT. Walaupun kita memang kita beribadat bukan semata-mata kerana syurga, tapi kerana mengharapkan rahmat Allah SWT, rahmatnya. Jadi kalau kita menungkan syurga Allah SWT yang hebat itu, yang kita hidup buat selama-lamanya, kita beramal. Sekarang ni kita beramal. Beramal pagi, petang, siang, malam. Kita beramal 4 harian. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, bersedekah harian. Kita semayang yang pertama, semayang berjamaah. Kemudian semayang sunat rawatib. Kemudian sunat biasa. Kita semayang harian, jangan tinggalkan berjamaah kalau boleh. Maknanya untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Itu dibaginya pahala banyak. Satu orang semayang, pahalanya 1. Semayang berjamaah, pahalanya 27. Pasal apa? 27 tidak 2. Yang kini semayang seorang, 1. Semayang berdua, 2. Tak, Tuhan sayang sangat kepada hamba-Nya, diberinya pahala 27. Sebabnya fa'amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka dia hidup senang di akhirat besok. Fa'amma man khafat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan amalannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya ialah neraka hawiyah. Jadi kita menungkan begini. Mengapa Allah Ta'ala bagi pahala banyak? 1 pahala 1. Kalau kita bersedekah, pahalanya berganda-ganda. Kalau kita semayang berjamaah, 1 seorang, 1 pahala. Kalau berdua berjamaah, 27. Sama juga kalau kita semayang bersugi, 1 pahala, tak bersugi 1. Bersugi 70 pahalanya. Semayang kalau bujang 1. Kalau dah kahwin 70. Kalau kahwin 2 140. Begitu. Orang lelaki sukalah dengar perempuan menyampah kepada. Itu. Kalau kita semayang 1 di Mekah, 100,000. Kalau 2 hari 2 juta. Pahalanya. Pahala 1 sekali semayang di Mekah 100,000. Kalau 5 waktu 500,000.
2 hari 1 juta, 10 hari 5 juta. Tapi jangan dikira lah pahala tu kalau ke Mekah. Pasal ada kawan saya pergi Mekah, kawan dia cerita, dia pergi Mekah 3 bulan. Jumpa kawan dia orang Indonesia. Baliklah Malaysia. Balik dua-dua. Yang kawan tadi, yang di Malaysia ni, pergilah Indonesia. Jumpa kawan dia yang sama-sama pergi Mekah tu. Sama sana. Kemudian lepas Isyak kita ke mana ayah, bapa? Dia kata kita pergi disko lah. Bukan bapa sudah ke Mekah? Ya, saya sudah ke Mekah 3 bulan. Berapa pahalanya? 5 juta. 15 juta. Kalau menari sikit sebanyak, potong 3-4 juta, enggak apa-apa. Banyak pahala ni. Jangan pahala ni. Pahala jangan kira. Jangan kira macam kita di Malaysia pula. Begitu. Begitulah. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, diberinya pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga kan kita tak tahu banyak mana pahala kita dah ada. Walau bagaimanapun, yang penting kita beramal. Gitu. Itu kita beramal. Sekiranya kita tengok pahala kita, maka banyak pahala kita yang kita dah laksanakan. Kerana Allah SWT sangat sayang kepada hamba-Nya. Kita buat dosa satu, dikira satu. Tetapi kalau dosa kita banyak, kita istighfar 3 kali istighfar, Allah ampunkan dosa kita walau sebanyak mana pun dosa kita sekalipun. Sebanyak sebilangan buih laut dosa kita Allah ampunkan sekiranya kita istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Allah ampunkan dosa kita walau banyak mana dosa sekalipun. Begitulah maknanya Allah ampunkan dosa kita. Sekiranya kita berbuat pahala satu, dikira satu. Kemudian dibergandakan dosa pahala kita itu berganda-ganda. Sekiranya kita buat dosa satu, dikira satu. Begitulah Allah ampunkan dosa kita. Sebabnya kita buat dosa, jangan berputus asa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Taala akan ampunkan dosa kita sekiranya kita buat dosa satu, dikira satu. Begitulah pahala Allah Taala bagi pada kita. Itu sebabnya kita ni kena laksanakan 4 perkara. Yang pertama, semayang diiringi dengan semayang jemaah, diikuti dengan semayang rawatib. Rawatib jangan tinggal. Pahala semayang sunat lepas maghrib, Allah ampunkan dosa kita 20 tahun. Semayang sunat sebelum subuh lebih besar pahala daripada dunia ini. Dia kata rakaatul fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat rawatib subuh lebih hebat dari dunia dan isi kandungannya. Besar pahalanya. Yang ketiga, semayang sunat selepas Jumaat. Banyak orang silap. Lepas Jumaat, banyak orang balik. Yang sunat abaat, sunat muakkad lepas Jumaat. Sebelum Jumaat tidak muakkad. Tapi sebelum Jumaat ramai orang semayang. Tetapi lepas Jumaat banyak orang balik. Itu silap. Yang kena lepas Jumaat tu, itu kita tunggu semayang Jumaat lepas Jumaat. Lepas Jumaat Nabi tak nak tinggal semayang sunat lepas Jumaat. Jadi kita jangan tinggalkan semayang sunat lepas Jumaat tu. Pasal lepas Jumaat tu muakkad. Sebelum Jumaat tidak muakkad. Begitulah semayang-semayang lain. Itu sebabnya Sayyidina Umar berkata, Allah Ta'ala sembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara.
Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Buatlah sembahyang sunat sikit-sikit. Tapi yang bagusnya, kita sembahyang sunat tu diiringi dengan sembahyang sunat rawatib, sunat biasa, termasuk sunat tahajud. Jangan tinggal. Sembahyang tahajud ni gunanya supaya kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit. Itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat sembahyang sunat tahajud ni, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sekejap. Sekejap pun bangun. Sekarang ni waktu subuh dah pukul 7, pukul 5, 5:04. Sekarang pukul 6:10 minit. Maknanya kita boleh sembahyang tahajud awal. 5:30 boleh bangun. Mengantuk sangat, bangun kerana melaksanakan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ni kalau kita laksanakan seperti kita kubur kita terang benderang seperti matahari baru terbit. Itu sembahyang tahajud. Memang sembahyang tahajud ni payah, tapi kita laksanakan kerana mengenangkan kubur kita gelap gelita besok. Kita menungkan begini, kita main tahajud, kita menungkan nak nanti di kubur besok gelap gelita, gelap, siapa pun tak nak menemani kita. Yang menemani kita ialah ibadat kita. Kita sekiranya kita sembahyang seorang-seorang, kita tidur di kubur seorang-seorang, siapa pun tak menemani kita. Yang menemani kita amalan kita. Yattabi'ul mayit salasatun, iringi mayat tu 3. Ahlu wa malu wa ahluhu, keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 balik, tinggal 1, iaitu amalan. Sekiranya amalan tak ada, apa nak diharapkan? Jangan harapkan orang nak berkenuri di rumah. Kenuri, kita biasa orang Melayu ni kalau mati kenuri 3 hari 3 malam. Orang surau sukalah kalau orang mati. Tunggu dah lama tak ada orang mati. Pasal bila mati ada kenduri. Kita harapkan kenduri itu untuk melepaskan seksaan kubur daripada orang yang mati itu. Orang yang mati itu pun tak bersungguh untuk nak melepaskan diri daripada seksaan. Dia beramal, tak beramal. Dia tak beramal. Kita yang sibuk untuk kenduri, untuk bagi dia mati lepas seksa kubur, tak lepas. Pasal amalan tak ada. Itu dia. Itu sebabnya kita kena beramal. Memanglah mati itu semua orang mati. Seorang perempuan telefon saya, Ustaz, dia kata kawan saya meninggal suaminya. Dia pun bersumpah-sumpah tak nak kahwin. Tiba-tiba orang pinang dia. Boleh kahwin tak dia, Ustaz? Saya tahu bukan kawan dia lah. Dia yang saya kata lain kali, kalau suami meninggal jangan kata apa-apa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sambung, Allahumma khluqli khairan minhu. Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Itu dia doanya. Tak payah. Sama juga seorang lelaki, isterinya meninggal, hari-hari dia ke kubur. Kubur. Orang kata, pakcik sayang isteri dah mati, hari ke kubur. Dia kata suami isteri saya itu masa dia nak meninggal, dia pesan, abang kalau saya mati, abang jangan kahwin-kahwin.
Melainkan entah bertumbuh rumput baru kahwin. 7 hari tu supaya tumbuh rumput cepat. Gitu. Gitu. Itu sebabnya kita ni tak tahu amalan kita, tak tahu umur kita berapa. Pasal Nabi dah pesan dah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Umur dia banyak itu aja. Yang lebih kurang sangat. Jarang. Itu diminta kita amalkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali pagi, 7 kali petang, supaya panjang umur kita. Pasal kalau kita baca laqad ja'akum itu hari ni, pagi ni, hari tak mati, besok mati, besok baca lagi tak mati je. Sampai satu orang itu beramal laqad ja'akum ini, sampai malaikat datang jumpa dia, bila kau nak berhenti baca benda ni? Pasal dia tak boleh cabut nyawa dia. Pasal Allah perintahkan jangan cabut nyawa orang ni kerana ia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu kita amalkan 7 kali pagi, 7 kali petang. Itu laqad ja'akum tu. Itu dia. Kemudian kita perhatikan pula bahawa sungguhnya kita nak meninggal dunia ni, kita mesti standby awal-awal. Kita tahu umur kita, tak tahu bila. Tetapi nak tahu nak meninggal, tengok bulu kening dia. Bulu kening dia nak jatuh ke bawah, atau hidung dia jatuh ke bawah, atau tangan pun jatuh, tanda-tanda nak meninggal dunia. Tanda-tanda nak meninggal dunia. Tetapi tengok ada sakitnya pula. Kalau sakit biasa jangan tengok hidung dia. Nanti tuan-tuan tengok dia sihat lagi, hidung jatuh dah ke bawah, itu bukan nak mati. Ataupun di sini ada tanda ni. Sini kalau berhenti nadi di sini 40 hari lagi. Cuba tengok nanti masa tengok. Kalau ada lagi, lambat lagi. Kalau dah tak ada, 40 hari lagi mati. Itu kebiasaannya orang tengok tanda-tanda orang mati. Berbeza dengan kalau dah mati. Kalau dah mati, tengok kalau sekiranya berpeluh dahinya dan mengalir keluar air matanya dan kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Sekiranya berpeluh dahinya atau mengalir keluar air matanya atau kering bibirnya, tanda-tanda rahmat dah turun. Tetapi sekiranya berbuih mulutnya ataupun merah padam mukanya atau menengkur seperti lembu kena sembelih, itu alamat bala musibah dah turun. Tu. Tapi kita kalau dah tengok orang berbuih mulutnya itu, jangan kata apa-apa, diam-diam saja. Serahlah kepada Allah SWT. Yang kita pandai-pandai tengok berbuih mulutnya, habis. Kita pandai-pandai jangan. Itu tanda-tanda kalau dah mati. Dah mati, tanda-tanda bala dah turun. Itu sebabnya kita, Sayyidina Umar kata, jangan buat dosa walau kecil sekalipun, bimbang Allah Ta'ala turunkan bala kepada orang itu. Jangan buat. Pasal seorang daripada kawan-kawan kita ada, dia ajak semayang kita, kubur masing-masing, dia kata kubur masing-masing. Akhirnya dia meninggal masuk dalam unit, dalam USM. Tahu USM? Tahu tak tahu? USM bukan Institusi Sains Malaysia, unit simpanan mayat. Tumbuh taring mulutnya pasal cakap dia melawan perintah Allah SWT. Sama juga seorang dari kawan-kawan kita,
yang minum arak. Hari raya minum arak, minum. Akhirnya dihisap okok, menyenggar api dalam perutnya, mati dia. Itu sebabnya saya nama kata, sungguhnya Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun. Dibimbangkan Allah Ta'ala turunkan bala. Kita takut. Kita takut sekiranya bala itu turun. Sebab mungkin sama juga di Kedah, seorang tua dia duduk di sebelah masjid. Dia katakan, "Baca tak nak ke masjid ke? Aku tak nampak pun tangga masjid tu." Dia kata, maka Tuhan turunkan bala, turunkan kulit ni, tutup matanya, buta matanya, mati dia dalam keadaan yang demikian. Sama juga seorang di antara kawan kita juga ajak semayang, dia tak semayang. Akhirnya dia tidur tak bangun-bangun berminggu-minggu. Macam-macam cara orang buat, semayang, hajat, baca Yasin, duduk jumpa doktor, macam-macam. Akhirnya dia bangun. Dia kata dia tertidur, dia macam kena seksa, tak tanggup seksaan Allah Ta'ala baginya kerana tak semayang. Akhirnya baru dia semayang. Itu dia, itu Allah Ta'ala sembunyikan kemurkaannya pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walaupun sekecil sekalipun, dibimbangkan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Itu. Yang kedua, Allah Ta'ala sembunyikan keredaannya pada satu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun. Mudah-mudahan ibadat kecil itu Allah Ta'ala redha kepada kita. Semayang witir 1 rakaat pun jadilah. Jangan tak semayang. Kita biasa semayang witir ni tarawih aja. Lepas tu tutup. Tarawih tutup langsung. Tak semayang langsung. Kita semayang tarawih. Semayang tarawih. Jangan kira 10 ke 20 ke berapa pun tak apa. Asalkan semayang tarawih. Jangan bertekak-tekak main tarawih itu. Kalau negeri 9 main tarawih berapa? 9 ke berapa? 11. Dia pasal apa? Negeri dia tak cukup 10. Negeri 9. Begitulah. Yang kedua, Allah sembunyikan keredaannya pada satu maksiat, pada satu ibadat. Buatlah ibadat sekalipun. Ibadat kecil-kecil pun buat. Semayang tahajud 2 rakaat pun jadilah. Semayang witir 1 rakaat jadi 3 rakaat. Jadilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redakan kepada kita. Jangan kita buat. Jangan tak buat langsung. Buat sikit pun jadilah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Kita semayang sunat pendek-pendek pun tak apa. Baca surah pendek-pendek pun cukup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita. Itu sebabnya kita kena ibadat kecil-kecil pun tak apa. Kalau kita baca subhanallah yang 3 kali tak sempat, sibuk, baca 10 kali pun jadi. La ilaha illallah kita baca 300 kali kalau bagus, kalau boleh. Kalau tidak 100 kali pun jadilah. Kalau tidak 10 kali. Petang-petang kita baca selawat 7 kali. Pagi 7 kali, petang 7 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat. Barang siapa membaca selawat 7 kali pagi, 7 kali petang, Allah Ta'ala Nabi akan memberi syafaat kepada kita. Syafaat Nabi yang penting. Pasal kita di akhirat besok, apabila kita dah panas sangat tak tahan, dah panas sangat tak tahan dah, ramai-ramai cari Nabi Adam AS, minta syafaat. Nabi Adam pun tak berani. Nabi Adam kata,
Hari ni hari Allah Ta'ala amat murka sekali kepada hamba-Nya. Tak pernah berlaku sebelum ini. Hari itu murka sangat. Allah Ta'ala murka pada kita. Jadi cari Nabi lain, cari Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak berani. Pasal apa? Nabi Nuh dia ada buat silap, doakan anaknya. Bukan dosa, tapi dikira salah. Juga Nabi Ibrahim pun tak berani. Nabi Musa pun tak berani. Nabi Isa pun tak berani. Nabi Muhammad SAW yang berani. Dia kata ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi Muhammad yang beri syafaat kepada kita. Itu sebabnya kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kalau boleh, sehari 100 kali kalau boleh. Kalau tak boleh, 10 kali. Tak boleh, tak payahlah. Tidur je lah. Itu je. Itu selawat. Kemudian yang ketiga, Nabi Umar berkata, Allah sembunyikan umur kita. Umur kita tak tahu bila. Pasal apa? Supaya kita sentiasa beramal. Standby. Yang bagusnya Tuhan tak beritahu bila. Kalau Tuhan tahu bila, Tuhan beritahu kita bila nak mati, kan payah. Apa khabar? Sihat? Duduk mana? Duduk ceras. Bila nak meninggal? Lagi 4 hari lagi. Kita tahu kita nak mati bila. Payah. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Penyayang, ditutupnya, tak ada beritahunya bila nak meninggal. Itu dia. Umur kita itu banyak itu aja. Sekiranya baik Tuhan beritahu kita bila nak meninggal, susah kita. Ada seorang perempuan di zaman Ibn Sina dulu ni, dia gemuk, tak dapat anak. Jumpa Ibn Sina. Ibn Sina seorang yang terkenal pandai perubatan di zaman dulu. Dia jumpa Ibn Sina. Ibn Sina kata, kau nak mati lagi sebulan. Lain soalan, lain jawapannya. Soalannya, saya tak beranak. Siapa? Awak nak mati, dia kata lagi sebulan. Jadi bila sebulan, tunggu sebulan, tak mati-mati kawan tu. Dia tak jumpa balik Ibn Sina. Tuan tak mati pun, Tuan. Aku nak beritahu kau memang tak mati, dia kata. Tapi supaya kau kurus badan. Dia tak makan, tak minum, kurus badan dia. Kan takutkan mati itu. Akhirnya dia dapat anak. Itu kelebihan dia. Itu sebabnya kita perhatikan bahawa sungguhnya bahawa Allah Maha mengetahui. Kemudian yang keempat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar, tak tahu bila. Supaya apa? Supaya kita beramal tiap-tiap malam, menunggu Lailatul Qadar, tak tahu bila. Kalau tahu, orang akan tak beramal. Satu malam aja beramal. Tapi tiap-tiap malam dia beramal kerana tak tahu bila Lailatul Qadar. Itu sebabnya dunia ini kita beramal untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanglah dunia ni sibuk mencari uang, cari harta, cari kesenangan. Tak tahu, tak cukup-cukup. Kita lagi banyak beramal, lagi sibuk dengan harta juga. Itu dah alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan kerana memperbanyakkan harta. Sibuk. Memang takkan selesai dunia ni. Kita makan, kadang-kadang kita perhatikan satu buah kisah cerita zaman dulu. Seorang lelaki berjalan dengan seorang nabi. Tetapi dia tak tahu yang itu nabi. Jalan, dibawa roti, 3 buku roti.
3 buku roti. Kemudian kata Nabi itu, kita makanlah roti itu. Dia makanlah roti itu. Dia makan 2. Dia bagi Nabi itu 1. Jangka makan seorang 1,5. Nah, tapi dia kira curi lah roti itu. Jalan. Jumpa kambing seekor. Dia sembelih kambing seekor tu. Tiba-tiba kambing itu hidup balik. Dia heran. Hidup balik, dia kata. Hidup. Kau heran tak? Heran. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia buat tahu dia yang curi roti tu. Dia jalan lagi, jumpa sungai. Pijak sungai macam jet simen je. Dia heran tak? Heran dia kata. Kau heran tak ada orang curi roti lagi 1? Dia buat tak tahu je. Dia yang curi roti tu. Kemudian jumpa emas, 3 buku emas. Jumpa emas 3 buku. Dia kata kau 1, aku 1. Lagi satu biar kita beri orang yang curi emas tu. Saya yang curi roti tu, dia kata. Ngakulah dia curi roti. Nabi tu kata, kau ambil 3-3, kau ambil lah. 3-3 tu, aku tak nak. Nabi pun pergi lah, hilang cerita Nabi tu. Dia tinggal seorang. Kemudian tiba-tiba datang berompak 3-3 emas tu. Dia bunuhnya kawan tu. Berapa tayar dapat emas, setayar pun tak dapat. Kemudian eloklah 3-3 tu, seorang satu. Kau 1, aku 1, engkau 1. Kemudian sebelum kita angkat emas ni, kita makan dulu. Seorang suruh beli roti, memikir yang beli roti, yang 2 tinggal tu. Yang 2 tinggal, kalau kita bunuh kawan kita tu, kita dapat 3, dapat seorang 1,5. Dah mula dah kedekut, tak cukup. Kawan beli roti, baliklah dia pun mikirkan, kalau aku bunuh yang 2 tu, kau dapat 3. Dia racunnya roti tu. Sampai situ, dibunuhnya kawan yang bawa beli roti tu, matilah kawan tu. Kemudian dia makan roti tu, dua-dua mati 3-3. Seorang pun dapat emas. Itu akibat tak cukup. Itu sebabnya kita dalam dunia ni cari harta tak sampai ke mana pun. Manakah duit kita yang sebenarnya? Duit kita yang sebenarnya, duit yang kita sedekahkan, itu duit kita. Itu duit kita sebenarnya. Yang kita simpan belum tahu. Boleh jadi pompak punya, boleh jadi pomen punya, boleh jadi hospital punya. Yang kita punya bukan yang dalam poket. Yang dalam poket ni belum tahu lagi. Yang dalam poket ni mungkin isteri kita punya. Bila kita mati, isteri kita punya. Isteri kita punya belum tahu isteri kita punya. Kalau dia kahwin, suami baru dia dapat. Suami baru dia habis duit kita, dipunyaikan oleh suami baru dia. Manakah kita punya harta? Duit kita yang kita sedekahkan, itu kita punya. Itu sedekah kita. Itu duit kita sedekahkan. Di masjid, tong lalu tu, itu kita buah dalam tu, itu duit kita. Duit kita yang sebenar. Itu yang keempat ni, sedekah tu. Yang pertama tadi solat, yang kedua baca Quran. Baca Quran, kita kena baca Quran sehari 100 ayat sekurang-kurangnya. Ataupun kita nak tidur, kita baca 3 surah. Al-Mulk, Al-Sajdah, Al-Waqi'ah, 3 surah. Al-Mulk 30 ayat, Al-Sajdah 30 ayat, Al-Waqi'ah 83 ayat. Jadi kita kena baca. Hari-hari kena baca Al-Quran. Pasal baca Quran jangan lepas. Pasal
Dia itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti datang kiamat syafaat. Itu kita ada. Di satu huruf dikira 10. Kalau kita baca, kalau kita ayat semayang, dalam semayang 25. Kalau luar semayang 15. Gitu. Gitu faedah pahala baca Quran. Quran kita kena baca hari-hari supaya dapat syafaat di padang mahsyar besok. Kurang kita baca Quran, kurang pahala. Kita rumah yang tak baca Quran seperti kubur, dia kata. Barang siapa tak baca Quran, rumahnya seperti kubur. Jadi kita kena baca Quran di rumah hari-hari. Jangan baca Yasin saja setiap malam Jumaat. Setiap malam baca surah Al-Mulk. Barang siapa baca surah Al-Mulk pada setiap malam, nanti kuburnya terang benderang di kubur besok. Malaikat takkan soal dia. Itu kelebihan baca surah Al-Mulk. Itu. Itu dia yang kedua. Dan Syekh Umar berkata 4 tadi. Kemudian kita lihat pula di padang mahsyar besok, soalan-soalan akan disoal oleh Allah SWT. 4 soalan. Yang pertama, ilmunya. Dia beramal tak dengan ilmunya? Kita tu ilmu dan beramal dengan ilmu kita itu. Dan yang keduanya, harta kita datang dari mana? Ke mana kita belanjakan? Harta kita kena ada 4 soalan. Yang pertama, dari yang halal dibelanjakan ke tempat yang haram, masuk neraka. Yang kedua, daripada yang haram dibelanjakan ke tempat halal, masuk neraka juga. Yang ketiga, daripada yang halal kepada yang haram, halal kepada haram kepada haram, masuk neraka juga. Yang keempat, halal kepada yang halal. Itu soalannya. Adakah bayar zakat atau tidak? Adakah dia boleh disedekahkan atau tidak? Itu soalan. Kalau haram, halal kepada halal, duit halal dibelanjakan tempat yang halal. Ditanya juga datang daripada mana, dibelanjakan atau tidak, disedekahkan atau tidak. Duit kita ni sebenarnya bukan duit kita. Duit kita sebenarnya, duit yang kita sedekahkan itu duit kita. Duit yang kita simpan itu belum tahu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita teruskan amalan kita. Amalan kita yang ketiga iaitu wirid. Yang pertama semayang, yang kedua baca Quran, yang ketiga wirid. Wirid ni sekurang-kurangnya ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Itu sekurang-kurang tu. Dia ulang balik. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Istighfar 100 kali. Kemudian apa nama tadi? Ya Allah, istighfar, la ilaha illallah, selawat, dan baca hasbunallah wa ni'mal wakil 66 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil 66 kali. Itu zikir. Kita kurang zikir. Zikir kena banyak sikit. Ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil 66 kali. Kalau boleh, laqad ja'akum 7 kali. Pagi, 7 kali petang. Supaya kita selamat dan murahkan rezeki, insya-Allah.
Itu dia. Itu yang ketiga, iaitu zikir. Zikir jangan tinggal. Jangan tunggu zikir orang nak mati baru la ilaha illallah kita baca. Kalau orang tak nak mati, tak ada la ilaha illallah. Kita amalkan la ilaha illallah. Kerana kemudian kalau boleh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu tasbih, satu pokok tumbuh di syurga besok. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang keempat, sedekah. Ini ulang balik. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Sedekah kena perbanyakkan sikit. Kerana perbanyak sedekah memanjangkan umur. Zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi Allah Sulaiman AS, seorang lelaki masuk kebun, tiba-tiba dia ambilnya anak burung. Nabi jin anak burung tadi, burung tadi bereport Nabi sallallahu Sulaiman AS. Mengapa anak dicuri? Nabi Sulaiman tak apa. Dia kata nanti akan hantar jin pegang tangkap orang yang menangkap mencuri burung tu. Kemudian yang kedua, kali kedua datang lagi dia nak ambil burung tu, nak curi lagi burung tu. Nabi datang jin nak tangkap dia, datang jin yang kedua tangkap jin yang pertama itu. Pasal dia bila nak ambil burung itu, dia kebetulan ada orang bawah minta sedekah, dibaginya sedekah. Kemudian tak jadi jin tu tangkap, pasal jin yang kedua tangkap jin tu pula, pasal dia bersedekah tadi. Itu dia kelebihan orang bersedekah. Jadi tuan-tuan, kita kena sedekah bukanlah kerana takut gangguan jin, tak. Sedekah saja 10%, 20% pun tak apa, kerana sedekah tu banyak gandaannya, pahalanya dan sebagainya. Jadi kita sentiasa suka bersedekah. Jadikan diri kita ni rajin sedekah. Jadi rajin beramal, rajin juga bersedekah. Jangan sayangkan duit. Kadang-kadang kita nak sedekah juga, sayang rasa jadi miskin pula bersedekah. Jadi insya-Allah kalau kita rajin beramal, rajin bersedekah, nanti berkat hidup kita ini insya-Allah senang dunia dan akhirat, kerana sukakan bersedekah itu. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan sekalian. Sekian saja untuk malam ni. Setakat itu saja. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Sebelum kita menangguhkan kuliah kita malam ini, di sini ada 3 bentuk benda yang boleh tuan-tuan dapatkan ni kismis ni untuk anak-anak kita supaya cerdik. Setelah dibacakan Al-Quran. Yang keduanya, surah Yasin ni bukan surah Yasin biasa. Surah Yasin ada kelebihan-kelebihan beramal di sini, beramal zikir-zikir yang patut diamalkan. Yang ketiga, buku salawat, salat biasa benar, ada kelebihan-kelebihan dia, benda yang kecil-kecil yang tak perasan kita ada dalam buku ini. Tuan-tuan yang nak mendapatkan benda ini ada luar sana, dan kalau tak dapat duit, tak bawa duit, boleh berhutang dengan kawan-kawan sendiri. Itu. Sekian, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisaqa'i ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alayka husna zannibik wa amnun alaina bikulli ma yuqarribuna ilayka wa qulna bi'awafiyad darain bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kirah yang telah disampaikan Al-Fadhil Ustaz.